Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada hadirin sekalian. Tidak dilupakan juga kepada ahli-ahli panel undangan kita pada pagi yang mulia ini. Tak utama sekali, Alhamdulillah dan rasa syukur saya terhadap ilahi kerana dengan limpah kurnianya, saya diberi keizinan pada hari ini untuk mengupas beberapa isu yang hangat diperkatakan pada hari ini. Baiklah, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nur Ainadah binti Amran sebagai moderator anda pada hari ini. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, apa kata kita berkenalan terlebih dahulu dengan dua ahli panel yang sudi meluangkan masa bersama kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel cantik ayu kita yang pertama iaitu saudari Nur Hazlin binti Cik Ishak. Beliau merupakan seorang guru kokurikulum di sebuah sekolah kebangsaan Seri Cempaka. Beliau telah berkhidmat selama 5 tahun dalam bidang perguruan ini. Selamat datang saya ucapkan, dan apa khabar? Terima kasih Cik Moderator. Alhamdulillah saya baik-baik sahaja. Seterusnya ahli panel di sebelah kiri saya lagi bergaya, saudari Nur Fatihah binti Ilyas. Beliau juga merupakan seorang guru di Sekolah Kebangsaan Seri Cempaka. Beliau merupakan guru hal ehwal murid dan telah berkhidmat sekitar 5 tahun dalam bidang perguruan ini. Selamat datang juga saya ucapkan, dan apa khabar? Terima kasih saudari moderator. Alhamdulillah saya baik-baik sahaja. Alhamdulillah, dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada kedua-dua ahli panel kita yang arif lagi bijaksana. Baiklah, sebelum saya memulakan sesi perbincangan ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk mengupas sedikit tentang isu forum kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan masalah yang dialami oleh Cikgu Osman, iaitu guru besar sekolah kita. Baiklah, seperti apa yang kita nampak pada hari ini, aktiviti kokurikulum tidak mendapat sambutan yang begitu hangat daripada murid-murid sekolah. Hal ini bukan merupakan masalah yang baru dihadapi, malah sudah beberapa tahun yang lepas lagi. Lain pada itu, kita sendiri dapat lihat bahawa murid-murid lebih mementingkan akademik berbanding kokurikulum. Kesannya, hal ini menjadi kata tanya dalam diri masing-masing. Baiklah, sebelum kita mencari jalan penyelesaian bagi masalah yang dihadapi oleh Cikgu Osman, alangkah lebih baiknya jika kita mendengar terlebih dahulu apakah definisi ataupun konsep berkenaan kokurikulum. Secara umumnya, kokurikulum merupakan apa-apa sahaja kegiatan yang dirancang daripada proses pengajaran dan pembelajaran di luar bilik darjah yang bertujuan untuk memberikan peluang kepada murid-murid untuk menambah, mengukuh serta mengamalkan kemahiran-kemahiran dan nilai-nilai yang telah dipelajari di dalam bilik darjah. Atau dalam erti kata lain, kokurikulum merupakan satu pembelajaran luar bilik darjah. Warta Kerajaan bertarikh 28 Disember 1967 nombor 5652, Peraturan Kursus Pengajian Sekolah 1956. Kegiatan ini dikenali sebagai kegiatan kumpulan. Kegiatan ini atau lebih dikenali sebagai kegiatan kokurikulum merupakan satu kegiatan yang ditubuhkan kepada pihak sekolah, sama ada sekolah kerajaan maupun dalam sekolah bantuan kerajaan. Dalam kegiatan kokurikulum ini, pihak sekolah boleh menubuhkan persatuan sekolah berdasarkan beberapa kategori, di mana terdiri daripada sukan dan permainan, persatuan dan kelab, pasukan pakaian seragam dan lain-lain kegiatan yang ditentukan oleh Menteri Pendidikan. Menurut Marjohan dan Muhammad Sofian 2007, mereka berpendapat bahawa aktiviti kokurikulum merupakan salah satu kaedah untuk membentuk perkembangan personaliti pelajar. Hal ini dikatakan sedemikian kerana aktiviti kokurikulum dapat membantu murid untuk berfikiran ke arah lebih positif serta secara tidak langsung dapat membentuk semangat berpasukan yang tinggi. Baiklah, bagi meneruskan forum kita pada hari ini, saya ingin mengemukakan satu soalan kepada kedua-dua ahli panel kita. Baiklah, yang pertama Cikgu Hazlin. Seperti yang anda tahu, dalam falsafah pendidikan kebangsaan terdapat 5 dasar pelaksanaan kokurikulum di sekolah. Bolehkah cikgu kaitkan berkenaan masalah yang dihadapi oleh guru besar kita dengan 2 daripada 5 dasar pelaksanaan kokurikulum itu? Silakan. Soalan yang amat menarik daripada pengurusi kita pada hari ini. Baiklah, dasar utama adalah kokurikulum adalah sebahagian daripada kokurikulum kebangsaan. Kurikulum Kebangsaan 1997 telah menggariskan kokurikulum sebagai sebahagian daripada kurikulum kebangsaan, di mana kurikulum kebangsaan adalah suatu program pendidikan yang termasuk kokurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai,
unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi, serta untuk menanam nilai moral dalam sanubari dan untuk menyampaikan pengetahuan. Sebagai sebahagian daripada kurikulum kebangsaan, maka pelaksanaan kurikulum di setiap sekolah adalah wajib. Hal ini demikian kerana merujuk kepada Subsection 135 dalam kurungan 1 Akta Pendidikan 1996 Akta 550 kegagalan atau keinginan melaksanakan kegiatan kurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 bulan atau kedua-duanya. Tambahan lagi, merujuk kepada Subsection 35 dalam kurungan 2 Akta 550, jika kesalahan itu dilakukan secara berterusan, maka apabila disabitkan demikian, seseorang itu dikenakan hukuman denda yang tidak melebihi RM500 sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah akta ini berkenaan dengan kesalahan itu bagi setiap kesalahan itu terus dilakukan. Seterusnya, dasar utama 2 iaitu pelaksanaan kurikulum di sekolah ialah penyertaan murid dalam kegiatan kurikulum adalah wajib. Seperti yang telah saya ulaskan pada perbincangan kita sebentar tadi, setiap murid di setiap sekolah adalah wajib untuk melibatkan diri dalam aktiviti kegiatan kurikulum dan akan dikenakan denda jika gagal untuk menurutinya. Dalam hal ini, setiap murid bukan sahaja perlu bergiat aktif dalam bidang akademik, malah mereka juga perlu aktif melibatkan diri dalam bidang kurikulum. Kegiatan kurikulum di sekolah termasuklah penyertaan dalam sukan dan permainan, penyertaan dalam persatuan dan kelab, penyertaan dalam badan beruniform dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan lain sebagaimana oleh Menteri. Setiap murid hendaklah mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam salah satu gerak kerja pasukan badan beruniform, satu kegiatan persatuan atau kelab dan satu kegiatan sukan atau permainan. Oleh hal yang demikian, pihak sekolah perlu mewujudkan peluang seluas-luasnya kepada murid untuk menyertai kegiatan kurikulum yang diminati. Dalam hal ini, peraturan-peraturan pendidikan persatuan sekolah yang diterbitkan pada 1998 telah mengulas tentang hal ini dengan memperuntukkan kuasa kepada pengetua guru besar untuk menubuhkan kelab dan persatuan di sekolah. Dalam peraturan ini, guru besar ataupun pengetua setelah menerima permohonan secara bertulis hendaklah menubuh persatuan sekolah daripada kategori mata pelajaran yang diajar di sekolah, hobi dan rekreasi, sukan dan permainan, badan beruniform dan apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh pendaftar. Dengan itu, murid-murid dapat memilih dan menyertai kelab atau persatuan yang diminatinya. Seterusnya dapat menggalakkan lagi penyertaan murid dalam kegiatan kurikulum. Dalam pada itu, pihak sekolah juga perlu merekod dan menilai setiap kehadiran, pelibatan, pencapaian dan jawatan murid dalam kurikulum. Hal ini supaya pihak sekolah dapat mengecam murid yang memonteng semasa aktiviti kurikulum dilaksanakan. Ketidakhadiran murid dalam kegiatan kurikulum yang telah didaftar boleh dikenakan tindakan disiplin jika disabitkan kesalahan. Kesannya, murid tidak akan sewenang-wenangnya memonteng aktiviti kurikulum tambahan yang dijalankan setelah waktu sekolah. Terima kasih atas pendapat panel kita yang pertama berkenaan dengan dasar 1 dan dasar 2 pelaksanaan kurikulum. Begitu jelas sekali apa yang dikatakan sebentar tadi. Baiklah, apa yang dapat saya simpulkan di sini ialah aktiviti kurikulum bukanlah aktiviti sembarangan yang ditubuhkan oleh pihak kerajaan. Ini dikatakan sedemikian kerana ianya sehingga dapat dikenakan denda yang begitu lumayan serta murid-murid juga akan dikenakan tindakan disiplin jika tidak melaksanakan aktiviti ini. Dalam pada itu, saya begitu tertarik dengan pendapat Cikgu Hazlin berkenaan dengan aktiviti kurikulum dapat membantu perkembangan seorang murid. Di sini, kita dapat buktikan bahawa dengan melaksanakan aktiviti kurikulum, murid-murid dapat menambahkan ilmu pengetahuan mereka dengan pelibatan mereka serta secara tidak langsung dapat mengasah bakat-bakat yang ada dalam diri mereka. Hadirin yang dihormati sekalian, apa kata kita melanjutkan perbicaraan forum kita dengan memperdengarkan pendapat ahli panel kedua kita iaitu Cikgu Fatihah untuk menyambungkan dasar seterusnya berkenaan dasar pelaksanaan kurikulum. Dipersilakan.
Terima kasih pengerusi majlis di atas soalan yang sering meniti di bibir Saban hari ini berkenaan dasar-dasar kokurikulum. Baiklah, menurut diskusi seterusnya, dasar utama 3 yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan menyatakan bahawa penyertaan semua guru adalah wajib. Sebagaimana yang telah kita sedia maklum, sebagai seorang pendidik, keterlibatan dalam pengurusan kokurikulum turut menjadi sebahagian kepentingan atau tugas yang diutamakan untuk dilaksanakan secara dominan. Penyertaan semua guru sebagai penjawat atau perkhidmat awam dalam mengurus, menyelia dan mengelola kegiatan kokurikulum di sekolah adalah wajib sama sekali. Sebagai seorang guru yang cemerlang, seharusnya menjadi tanggungjawab yang spesifik, terperinci dan kuantitatif dalam bidang kokurikulum di sekolah seperti yang dilakukan dalam bidang kokurikulum. Guru sebagai pembentuk corak kepada pelajar bagi mendorong mereka untuk memiliki keinginan dalam melibatkan diri sewaktu aktiviti kokurikulum dilaksanakan. Hal ini akan memberikan impak yang positif kepada pelajar maupun prestasi sekolah dalam bidang kokurikulum meningkat dan sebagainya. Malah, keengganan guru melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah diperuntukkan adalah satu kesalahan daripada segi keperluan perkhidmat atau kepatuhan dan kepertanggungjawaban penjawat awam atau moral dan wibawa keguruan yang boleh dikenakan tindakan disiplin mengikut perintah-perintah am pegawai awam, kelakuan dan tata tertib. Oleh hal yang demikian, guru seharusnya mengambil cakna dan perhatian terhadap kegiatan kokurikulum yang perlu dititik beratkan dalam kalangan murid dan guru itu sendiri bagi menjaga imej sekolah tersebut. Melalui dasar ini dapat dilihat di sini bahawa tahap komitmen guru boleh dikenal pasti dalam kemahiran merancang, melaksana, membimbing dan menilai pelajar dalam kegiatan ini. Oleh itu, guru-guru di sekolah akan lebih memahami tugas-tugas yang perlu dijalankan dalam pengurusan kokurikulum. Menurut bahagian perancangan pelajaran Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM 1980, setiap kegiatan kokurikulum yang dijalankan di sekolah mestilah mempunyai sekurang-kurangnya 2 orang guru penasihat. Meneruskan perbicaraan, dasar utama 4 iaitu pelaksanaan kegiatan kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah merupakan sebarang kegiatan yang dirancang melalui proses pengajaran dan pembelajaran PDP berlangsung dalam bilik darjah yang memberikan murid-murid peluang untuk menambah, menilai, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari di dalam bilik darjah tersebut. Peraturan 2 dalam Peraturan Pendidikan yakni Kurikulum Kebangsaan 1997. Setiap kegiatan kokurikulum yang dilaksanakan hendaklah dirancang dengan teliti seperti adanya matlamat, objektif, kaedah pelaksanaan dan kurikulum kegiatan serta skema penilaian yang pragmatis dan progresif. Selain itu, apabila terdapat perancangan yang sistematik, kegiatan kokurikulum tersebut akan menjadi lebih teratur dan pelaksanaan berjalan lebih lancar. Tamsilannya, setiap kegiatan kokurikulum yang dilaksanakan hendaklah mengandungi elemen-elemen pengetahuan, pengalaman dan kemahiran baru serta nilai-nilai murni yang membantu membangunkan intelek, jasmani, emosi dan rohani murid secara seimbang. Seharusnya dalam dasar ini, penerapan elemen-elemen tersebut diberi penekanan dalam diri pelajar supaya kemahiran asas dapat diaplikasikan dalam setiap aktiviti yang dijalankan sehingga membuahkan hasil yang memuaskan. Hadirin sekalian, baiklah, perancangan kegiatan ini menurut Araso 1995 bertujuan untuk menyumbang kepada perkembangan kurikulum sekolah yang menyeluruh dan sempurna. Kegagalan pihak sekolah menjalankan kegiatan kokurikulum boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjara tidak melebihi 3 bulan atau kedua-duanya sekali menurut Akta Pendidikan 1996. Hal ini dapat dilihat bahawa betapa pentingnya pelaksanaan kokurikulum di setiap sekolah bawah kerajaan kerana penetapan dari KPM. Tanggungjawab utama sekolah bukan hanya semata-mata kepada penyampaian ilmu pengetahuan dan memupuk kemahiran-kemahiran tertentu, tetapi juga melahirkan pelajar yang dapat memberi sumbangan ke arah hidup yang harmonis, bersatu padu, bertoleransi, berdisiplin dan bahagia menerusi kegiatan kokurikulum yang dirancang seperti mana yang tertera dalam dasar utama 4. Dengan ini, proses pembelajaran pelajar turut lebih sempurna dan bermakna.
Terima kasih kepada ahli panel kedua kita iaitu Cikgu Fatihah yang telah mengupas tentang dasar yang ketiga dan empat berkenaan dasar pelaksanaan kokurikulum. Baiklah, apa yang dapat disimpulkan di sini ialah menjadi kewajipan ke atas seorang guru untuk menyertai aktiviti kokurikulum di sekolah. Seperti yang kita tahu, guru merupakan ikon kepada murid-murid dalam semua aspek. Sebagai seorang guru, mereka perlulah menunjukkan teladan yang baik terhadap murid-murid agar mereka akan bersifat lebih terbuka dengan apa-apa sahaja yang diarahkan oleh guru. Selain pada itu, saya juga bersetuju dengan pendapat Cikgu Fatihah berkenaan pelaksanaan aktiviti kokurikulum yang sistematik. Guru perlulah bijak dalam merancang jadual kokurikulum dengan menggunakan masa yang sesuai agar tidak mengundang masalah-masalah yang tidak diingini berlaku serta tidak bertembung dengan masa-masa akademik. Jelaslah di sini bahawa murid-murid sekolah perlulah bijak dalam mengimbangi masa ketika pembelajaran akademik dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Sidang hadirin sekalian, izinkan saya untuk menerangkan berkenaan dasar 5 iaitu dasar yang akhir dalam dasar pelaksanaan kokurikulum ini. Dasar 5 iaitu penyertaan beramai-ramai. Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur diskriminasi atau paksaan, tetapi memfokuskan kepada peningkatan perpaduan dan integrasi di kalangan murid. Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 17/2000 bertarikh 16 November tahun 2000. Baiklah, berdasarkan dasar 5 ini, kegiatan kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah hendaklah bersifat merentas disiplin, bersepadu dan tidak bersifat eksklusif. Maksudnya di sini, melalui pelaksanaan kokurikulum yang dilaksanakan, kegiatan ini perlulah menerapkan ilmu secara universal. Bukan itu sahaja, murid-murid juga dapat menuntut ilmu segala kemahiran-kemahiran yang ada dalam satu masa yang sama. Dan yang terakhir, pelaksanaan kokurikulum di sekolah ini tidak boleh bersifat diskriminasi, iaitu bersifat mengasihkan sama ada dari segi budaya, agama, kaum serta bangsa. Menerusi pelaksanaan dasar kelima ini, penyertaan kokurikulum ini adalah bersifat terbuka kepada semua pelajar. Hal ini dikatakan sedemikian kerana dengan pelibatan para pelajar tanpa mengira segala aspek, aktiviti ini secara tidak langsung dapat mengeratkan hubungan manusia sama manusia serta dapat membina hubungan kekeluargaan yang utuh dalam kalangan rakyat Malaysia. Maka, dengan ini, semua penonton yang hadir dalam sesi forum kita pada hari ini telah diberikan pendedahan berkenaan kelima-lima dasar yang ada dalam dasar pelaksanaan kokurikulum dengan lebih jelas lagi. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita yang sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing pada hari ini. Moga apa yang kita dengar pada hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Malah akan kita manfaatkan pada masa akan datang. Nampaknya masa amat menceburui kita. Sebelum saya mengakhiri sesi perbincangan kita pada hari ini, saya ingin membuat rumusan sebersedikit tentang forum perbincangan kita. Sudah jelaslah di sini bahawa keperluan aktiviti kokurikulum adalah suatu perkara yang digalakkan kepada pelajar serta melalui pelaksanaan aktiviti kokurikulum ini, bukan sahaja para pelajar mendapat faedah, malah pihak guru juga mendapat faedah tersendiri daripada keterlibatan para pelajar dalam aktiviti kokurikulum. Tidak dinafikan, prestasi akademik yang cemerlang mampu menjaminkan masa hadapan yang cerah kepada murid. Akan tetapi mereka juga harus bergiat aktif dalam aktiviti kokurikulum sejurus dapat merealisasikan falsafah pendidikan negara dalam usaha melahirkan moral insan yang seimbang. Sebelum kita menutup tirai forum hari ini, saya sebagai moderator anda pada hari ini akan mewakili kedua-dua guru ahli panel ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir dan juga sudi meluangkan masa bersama-sama kami dalam mengulas topik berkaitan dengan kokurikulum ini. Sekian sahaja untuk hari ini. Jika ada terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri. Saya akhiri forum kita pada hari ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.